Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa asdaqal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Jadi kita hari ni kita sambung bahagian ketiga ni, kita bab puasa pula dah. Tanya jawab, soal jawab tentang puasa. Tanya jawab lengkap tentang agama dikerupai oleh Syekh Dr. Muhammad Asyarbasi. Hikmah dan falsafah puasa. Apakah penetapan kewajipan puasa mempunyai hikmah bagi manusia yang diperintahkannya? Ada hikmah gapo Allah perintahkan puasa ni, kewajipan puasa? Jawab Syekh Ahmad Syarbasi jawab, puasa adalah salah satu rukun agama Islam yang telah disebutkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Yang maksudnya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 1-3. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi ayat ni ngelas sekali, la'allakum tattaqun tu, agar kamu bertakwa. Jadi matlamat dia untuk suruh jadi orang yang jujur, orang yang takut pada Allah. Dan ayat tersebut kita tahulah bahawa puasa ni bukanlah benda baru. Bukan hanya dalam agama Islam. Bahkan dia ni syariat ilahi yang telah dikenal lama sejak agama-agama zaman dulu lagi. Walaupun cara dia adalah berbeza daripada Islam ni. Allah SWT nak beritahu kita, nak ayat kita bahawa puasa ni kewajipan agama bersama seluruh umat manusia sejak zaman dulu. Bukan zaman kita saja. Dan puasa ni ada hikmah yang besar lah. Salah satunya, pertamanya ialah bentuk ketaatan dan menunaikan perintah Allah SWT. Jadi ketaatan ni untuk mengingatkan manusia bahawa Allah SWT adalah zat yang senantiasa berkuasa dan mengawasi dirinya. Jadi Allah suruh puasa supaya kita ni, nak test kita ni taat pada perintah Allah atau tidak nah. Taat ada kepada penguasa yang paling berkuasa lah, Tuhan. Okey, hikmah yang kedua, sebagai sebuah revolusi diri terhadap kebiasaan manusia untuk yang senantiasa mengukur dan mengikat manusia. Di kita ni kadang-kadang kebiasaan lah, ataupun kata temeak kita makan pagi, petang, siang, malam ke, no. Ataupun kata selesa lah dengan zone selesa. Kalau orang hak tak nak nego, dia kena keluar daripada zon selesa tu nak makan gaji. Zon selesa biasanya gitu dah. Tapi kita ni selesa dengan makan pagi, petang, malam dah. Jadi nak ubah kebiasaan kita, kena ada satu revolusi dia. Kena lawan. Sebelum puasa, manusia ni makan dan minum ikut suka dia lah. Tapi apabila datangnya kewajipan puasa, bulan Ramadan sampai, manusia kena sekat keinginan dia dan syahwat dia selama 30 hari. Dan kena sekat keinginan dia start daripada fajar subuh hinggalah ke maghrib lah. Jadi matlamat dia revolusi sehingga kita ni lawan kebebasan manusia tu, manusia biasa yang bebas tu, yang didominasi, dikuasai oleh kebiasaan ketemeak lah. Jadi kita nak lawan dah. Baik kebiasaan tu buruk ataupun baik, hak buruk ni ngaruh kuasa lah, maksiat ke, lara ke. Jadi kita nak suruh bebas, kita ada Allah beri bulan tarbiyah, bulan revolusi ni. Bulan revolusi untuk baiki diri kita.
Dia ada tafsir sendiri pun, ada pendekatan ulama tafsir macam-macam. Dia ada satu tafsir ni. Kalau kita baca tafsir banyak-banyak, ada tafsir ni Maksur, tafsir Syed Qutb Nai dah. Fi Zilal Quran. Tafsir Dr. Hamka ni saya rasa dekat dengan masyarakat Melayu dah. Dia selalu cerita pasal kemerdekaan, pasal Melayu dah. Pasal khurafat Melayu. Perjuangan akidah daripada awal hingga akhir, dia cerita pasal akidah. Dan salah satu tafsirnya ada ulama India Pakistan panggil tafsir inqilabi dah. Tafsir revolusi dah. Dia cerita ni, Quran ni penuh dengan semangat revolusi nak. Memberontak berubah dengan sentak. Tu cara dia dah. Tak dia baca lagi dengan cerita Maulana Asri dia cerita dah. Jadi begitulah cerita yang kita kena tahulah bahawa puasa ni juga adalah satu revolusi untuk menentang kebiasaan diri yang dalam zon selesa, makan minum sama, tak cara lara dengan perkara-perkara dunia, kadang-kadang maksiat pun lara TV lah. Jadi kita revolusikan dengan puasa dah. Jadi kita ni, kehidupan ni kita kena berubah. Kalau kita takut nak berubah, payahlah ni. Berubah yang kita minat lah. Berubah benda hak kita tak minat, tak sesuai, tak juga kita minat. Yang kita boleh berubah hidup kita daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Daripada kaya ke miskin, miskin ke kaya, berubah-ubah lah. Dari kenyang ke lapar, lapar ke kenyang. Dari bercukupan ke kekurangan. Dan dari menetap ke melakukan perjalanan. Ada orang duduk saja, duduk kapur dia. Ada orang berhijrah, cari rezeki, cari ilmu, cari kalamai, skala dah. Jadi semua tu kita perlu ada perubahan. Jadi kalau orang tu tidak biasa berubah, dia duduk dalam zon selesa, takut nak terah. Setengah-setengah orang kapur ni takut nak makan air putih je. Spaghetti pun takut lah. Burger pun takut. Dia bunyi nama putih pun takut dah. Lepas tu tak tahu rasa sedap style mana. Tak tahu lah. Tu masalah dah. Begitu juga kadang-kadang kita dalam zon selesa, kita tak boleh berubah. Jadi orang yang tidak biasa berubah ni, dia tidak akan mampu untuk hadapi kehidupan yang lebih mencabar. Macam dah ni lah. Dalam PKP ni, ramai mana bunuh diri dah. Nak bunuh diri pun ramai mana dah. Kekangan. Dia tak biasa. Ialah masalah jiwa manusia dan kemampuan masing-masing tu berlainan. Ada setengah orang tu mampu dah. Setengah tu terus bersemangat. Dia cari idea lah. Ubah cara nego kau, ubah cara cari pitih lah. Bersetengah tu siapa nak bunuh diri, tekak 14, tekak macam-macam lah kita baca dekat surah Abah. Jadi puasa ni salah satu cara kita nak ubah cara hidup kita dah. Revolusi. Okey, hikmah yang ketiga ni, falsafah puasa-puasa ni. Ia ada juga unsur kesihatan. Jadi perut kita ni kalau tak ada masa rehat, dia juga adalah perut ni sumber pada penyakit ni. Makanan yang berlebihan tu boleh bawa kesan yang buruk lah. Kita banyak penyakit ni kerana kita makan lah. Makan gini jadi penyakit gini. Salah makan ni jadi panggil gout dah. Salah makan ni jadi gastrik, GERD, macam-macam lah. Penyakit-penyakit pelik-pelik ni salah makan lah. Jadi manusia yang baik ni dia kena bersikap seimbang. Makan minum seimbang dan semua kehidupan dia kena seimbang lah. Dia tidak ekstrim lah. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, kami adalah kaum yang makan tak kala lapar, dan jika kami makan maka tidaklah sampai kenyang. Sampai tahap tu. Jadi kalau banyak makan sangat, ia akan jadi endapan sisa-sisa makanan yang membahayakan pula. Jadi puasa tu dikira untuk rehatkan organ usus kita supaya ia boleh rehat sebentar. Ia adalah dari segi kesihatan pun molek duk ajar lah, duk cerita dah. Tapi itulah masalah setengah tu penyakit pula. Bukan puasa banyak sangat. Banyak dia jadi terkejut pula dah. Acur rehat terkejut dah. Dia kena slow-slow dah sepatut masuk dah. Tu masalah pak kita lah. Kita ni biasa pak kita ni makan tu nasi ke apa. Setengah-setengah tempat di pak lain tu dia makan kurma dulu tak. Jadi slow sikit. Lepas tu lepas semaya maghrib barulah makan nasi kau makan benda-benda berat lah. Baru je teh sikit tak. Tak terkanyak tak. Okey, tak apalah. Jadi salah satu
bahkan dalam keadaan tertentu ada penyakit-penyakit tu memang cara berubat dia kena puasa juga. Dalam masa tertentu lah. Okey, habis itu. Yang keempatnya falsafah maksud hikmah puasa ni. Nak ajar sifat sabar. Sikap sabar dan memupuk keinginan kuat. Jadi masa puasa tu nafsu nak makan ni kadang-kadang meningkat lah, nak beli go ni rasa, nak beli go ni rasa nak. Jadi dia hak molek lah puasa. Kalau sampai falsafah nak masuk puasa dia sabar lah. Dia bukan tamak nak makan pelik-pelik dah. Dia beli sekadarnya ataupun dia tak sungguh mana buat makan lah. Sekadarnya makan. Jadi kalau masa hari tengah puasa tu daripada subuh hingga ke maghrib tu, matlamat dia kerana taat pada Allah SWT dan yakin bahawa Allah tengok dia. Jadi dia tu tak makan, curi makan dah. Jadi itulah hal demikian tentunya mendidik manusia dah untuk mempunyai keinginan yang kuat dan kemauan yang keras. Kena ada semangat yang kuat lah. Sabar yang kuat ni. Yang kelima, hikmah dan manfaat puasa ni, falsafah puasa ni. Agar manusia ni tahu sakitnya rasa lapar, biar berasa susah sikit lah. Dan pahitnya kemiskinan. Nak suruh orang fikir pasal orang susah. Sehingga sekiranya kalau dia hidup di tengah masyarakat tu, kalau jumpa orang yang memerlukan, orang miskin, dia berasa, aku pun pernah lapar puasa ni, sepatutnya aku berfikir tentang orang susah. Ni matlamat ibadah. Gitulah matlamat. Sekali kita fikir molek, semuanya dia ada falsafah dia, ada matlamat dia dah. Mengagungkan Allah, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Puasa juga matlamat dia untuk merasai keperitan orang susah. Tak boleh makan sedap, tak payah makan dah. Jadi kita jadi mikir, sepatutnya gitulah. Begitu juga ziarah kubur ni. Ziarah kubur untuk ingat mati sebenarnya Nabi kata, untuk mendoakan si mati, dan untuk nombor satu bukan doa, ingat mati. Nombor dua baru doa kepada semati. Tapi jadi lain setengah tu, jadi kubur tu tempat minta hajat tu lain lah. Jadi syirik pada setengah tu. Lain falsafah dia lagi dah, hikmah yang lagi dah lah. Jadi kalau dia tengok orang susah, mudah dia terfikir, susah ke ni, dia nak tolong lah. Kerana dia terasa sikit. Masa lapar tu, aku lapar setahun ni boleh puasa. Kalau masa orang lain, hak orang miskin ni bukan boleh puasa. Sepanjang tahun lapar lah. Dia akan berfikir lah. Jadi dia sepatutnya akan mencetuskan pemikiran bagi dia untuk tolong orang susah yang mana dia jumpa dalam kehidupannya. Gitulah. Jadi benda ni kena berfikir, penting lah. Jangan kita belagak pula setengah orang ni. Masa boleh puasa, dia makan di hotel tak. Makan sedap-sedap tak. Kadang-kadang semayang maghrib pun lewat, makan banyak tak. Semayang tarawih tak tahu mana dah. Kerana trend orang makan hotel. Tahun ni tak boleh lah PKP penuh jalan habis dah. Dulu cerita dah. Jadi dia tak fikir daripada susahnya masyarakat luar dah. Sepatutnya daripada dia makan hotel tu, baik dia gitu loh susah tak. Dia makan sedap-sedap kepada orang yang susah. Dia tak fikir, dia tak tersampai hikmah puasa tu. Begitu juga PKP ni, ada setengah orang duk cerita, duk buat, duk atas dalam grup WhatsApp, Facebook, benda-benda mahal dah. Ada setengah tu ada alat tu mahal, nama gapo termeter gapo dah. Harga yang dekat 7,000 harga dah. Dalam Shopee tu tengok dekat 7,000 harga. Jadi duk adalah setengah tu ngepi tu sikit lah ngepi, tapi setengah tu nak nyahu tunjuk dah. Sedangkan orang lain tu tidaklah sampai tahap tu dah. Tak, sebenarnya tidak salah 100%, tapi nak jabui je. Kadang-kadang kita kena fikir, orang kena berfikir sikit lah. Jangan kita terlajak tunjuk mewah kepada orang yang kadang-kadang orang yang tidak mewah lah, sangat memerlukan. Namun begitu, pertama-tama kita kena ingat, kita puasa ni, kena puasa ikut petunjuk Islam, bukan ikut adat. Kita puasa ni kerana ikut petunjuk Islam.
Jangan kita ikut adat, jangan kita melampau. Buka puasa melampau dah. Ataupun ibadah melampau pun tak boleh juga. Tapi kita kena ikut sunnah Nabi SAW sedang maulid dah. Kalau tidak, kita ni hikmah puasa tak tersampai dah. Kerana sikap kita melampau beli banyak macam nak buka puasa, makan di hotel ke apa yang bermewah-mewah. Ya tak sampai maksud dah. Tak sampai maksud dah sekali. Hikmah dan falsafah puasa tu tenggelam. Membazir pula. Ni tak silap kita nak. Tak apa pun kita mohon petunjuk daripada Allah SWT, kerana Allah SWT yang memberikan petunjuk kepada orang yang beramal dengan ikhlas. Okey, seterusnya. Puasa ni ejen untuk membersihkan media ataupun ejen untuk membersihkan diri kita dan membuat persiapan bagi diri kita lah untuk menghadap Allah SWT. Mengapa Allah SWT mewajibkan puasa kepada para hamba-Nya? Jadi Allah SWT telah telah gazetkan bahawa bulan puasa ni bulan ketaatan, bulan ibadah. Di setiap setahun sekali orang nak suruh fokus bulan tarbiyah ni bulan Ramadan lah. Kita tinggalkan benda-benda yang lara, yang sia-sia pada bulan Ramadan lah. Kita nak fokus pergi sembahyang tarawih dan sebagainya bulan puasa lah. Jadi ada bulan tarbiyah. Jadi Islam ni ada dah bulan puasa sebenarnya setiap hari Jumaat. Di samping kita berkumpul mengeratkan ikatan persaudaraan Islam di masjid tu, kita juga masa tu kita nak tumpu ibadah sebenarnya tak. Kita gawar sikit beribadah sepatutnya lah. Orang Melayu tak jadi gitu tu, masalah tak betul lah dah. Begitu juga satu tarbiyah yang diajar oleh Islam juga ialah bulan puasa. Kita sembahyang tengah malam, kita puasa lagi dah. Sebenarnya benda itu adalah tarbiyah sistematik dah. Tapi ada setengah tu ditambah sikit tu, kita jangan over lah. Kita hanya buat tu atas dasar tertentu saja tarbiyah. Macam sekolah saja. Contoh tabligh, setengah tu tabligh tu, dia kata macam kalau kita dengar ya ajuk untuk keluar 4 bulan ke 40 hari, kadang-kadang nampak macam over sangat, macam tu kewajipan agama dah. Tak keluar ni jadi sesak dah. Tak betul agama jadi gitu. Sekali tengok dah. Tapi tak apalah, sepatutnya diberitahu bahawa ini adalah satu sistem tarbiyah madrasah cara jemaah tabligh supaya orang boleh ubah tabiat dia supaya jadi tabiat yang baik kerana didisiplinkan di masjid dan sistem yang dia ajarlah. Wallahu a'lam lah. Itu pendapat dia, ijtihad dia. Jadi asal-asalnya Islam telah tusun dah cara tarbiyah ni, iaitu puasa, haji, semua tu tarbiyah lah. Tarbiyah Islam lah. Kalau orang buat ni betul cara lah. Masalah tak betul cara dah. Kalau betul cara dia, insya-Allah tak perlu keluar 4 bulan 40 hari pun sebenarnya dah. Cukup dengan ni. Okey. Bulan puasa ni ia didik orang Islam membangunkan perasaan hati nurani. Dan perasaan mereka tu dengan betul lah sepatutnya. Bulan puasa juga menghidupkan hati-hati orang yang berfikir, yang menghati bulan puasa ni dan mencerahkan hati nurani mereka dah. Jadi sebelum ni kita lagalah dengan keadaan sebelah bulan sebelum ni tak puasa gapo laga, jadi ibadah pun biasa-biasa. Tapi apabila timbul bulan puasa bulan Ramadan ni, barulah mereka disusun mula, ditunkan semula ya betul cara hidup sebagai hamba Allah SWT. Jadi sebelum ni dok cara ke makan minum, dok cara sibuk ke makan minum dan memenuhi hawa nafsu lah. Segala tak nampak sangat, kadang-kadang lupa untuk beribadah. Tune semula supaya ni kita beribadah. Dan bulan puasa kita beribadah tu dengan sembahyang malam dan sebagainya, tak tarawih tu, moga-moga dia akan heret sikit. Tak sebanyak bulan puasa pun dia akan heret sebahagiannya. Bangun awal sikit, main tahajud ke sikit, ataupun sembahyang tambahlah adalah benda-benda yang lekat sikit dah. Puasa pun puasa lekat 3 hari sebulan ke, hari Senin Khamis ke. Tengoklah nak puasa 6 ke, supaya kita ni boleh ada latihan tu menyebab kita heret siapa ke bulan-bulan lain. Kerananya mereka dihinggapi malas, lesu dan lelah. Kemudian datanglah bulan Ramadan dengan puasa dan solat malamnya, dengan ibadahnya, baca Qurannya, macam terima hembusan angin dan getarannya untuk membebaskan diri mereka dari lesu. Membakar diri mereka dengan api pendidikannya. Macam bakar api pendidikan bulan puasa ni.
dan menerangi hati mereka dengan cahaya penyuciannya. Nak cuci di segi hati nurani kita dan semangat ibadah kita, takwa kita dengan bulan puasa. Di samping suci dosa lah. Sehingga pada akhir bulan Ramadan, dengan kurnia dan taufik dari Allah SWT, moga-moga kesedaran diri kita ni sampai satu tahap tingkat kesempurnaan lah. Emosi jadi stabil, terkendali, dan jiwa ni jadi bersih dan bening sepatutnya lah. Kalau jadi model. Ni lah bekalan bulan puasa ni lah. Barulah dia boleh hadapi kehidupan di bulan-bulan lain. Hinggalah bertemu bulan Ramadan berikutnya. Jadi 11 bulan lepas tu dia sangat dengan sebab kita latihan di bulan Ramadan yang akan bawa agak tenang, juru, semaya, semua jadi lekat semaya tahajud sikit-sikit tu. Disebabkan latihan di bulan Ramadan. Demikianlah seterusnya di mana perbaikan diri dilakukan berulang-ulang. Dikuatkan lagi dengan takwa dan petunjuk sehingga terwujudlah firman Allah SWT, wahai orang beriman, sungguhnya telah wajib ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 103. Alam dunia ni menjerit untuk cara materialisme lah dunia ni. Manusia kadang-kadang jadi kan Tuhan tu kemewahan dunia. Jadi kalau kita telajak fikir dunia, ia jadi banyak meminta dan tidak mahu memberi tu penyakit juga lah masyarakat lah. Ikut hawa nafsu berlebihan dan tidak mahu sabar. Hanya tahu mengumpulkan harta dan tidak kenal membahagi. Berpuasa juga mahu sedekah dah. Jiwa untuk melawan dan merangi hawa nafsu telah hancur dari kebanyakan manusia. Jadi tiba-tiba marilah bulan Ramadan, 30 hari 30 malam, kita menerima tarbiyah secara terus menerus. Jadi orang puasa yang ikhlas, dia boleh ambil pelajaran praktikal. Bagaimana nak lawan nafsu dan memerangi hawa nafsu. Ya ada benda tu, ilmu ni teori dah. Kita mengaji, belajar ni teori dah. Kadang dia masuk alam praktikal tu untung-untung ni. Tapi kita nak suruh praktikal ni, kalau kena cara, ia akan meningkat ilmu kita dan kita boleh lebih hebat lah, lebih handal. Macam orang mengaji engineering ke, doktor ke apa ke, bidang apa-apa pun, kalau main teori ni, apa-apa ngaji PSL lepas pun, dia kena ada praktikal dah. Praktikal tu lah barulah dia berasa meningkat ilmu dia dan dia boleh faham molek dah. Kalau dia tidak praktikal, betul cara praktikal dia, tidak belajar lagi, tidak bina pengalaman, ilmu dia tidak kembang lah, kemahiran dia tidak kembang, ketinggalan dia dah. Jadi kita kena fikir falsafah puasa ni, kita supaya berfikir dah. Hidup kita ni tidaklah sentiasa bahagia. Ada masa kita bahagia, ada masa diuji. Kadang-kadang satu masa satu perkara tu menjadi milik kita. Tapi pada waktu lain kita gagal pula dah. Jadi kalau orang itu sentiasa hidup mewah, tak pernah dicuba, diuji, kalau tiba-tiba menghadapi perkara yang mengejutkan, dia boleh sampai tahap sangat-sangat stres dah. Dia akan jadi jatuh tersungkur. Lebuh catok kita kata, lebuh catok dah. Kerana dia tak biasa susah nak. Jadi kita punya puasa, kita biasa susah untuk kurang makan, dia biasa susah untuk beribadah ni. Barulah kita boleh egek sikit-sikit di bulan yang lain selain pada bulan Ramadan. Dan itulah Umar Al-Khattab Al-Faruq tu, pembeza antara hak dan yang batil, kebenaran dan kebatilan. Dia kata apa nasihat dia? Hidup keraslah kamu kerana sesungguhnya nikmat itu tidak selamanya-lamanya. Jadi kita kena kuat lah dan bersemangat. Jangan kita lembek. Kerana kita duduk senang ni, ada masa senang, ada masa susah dah. Masa susah tu lah kalau kita tak biasa jadi stres sangat. Tambah-tambah macam PKP ke apa, ada orang tu siapa nak bunuh diri lah. Siapa tahan nak bunuh diri. Jadi puasa ni satu medium, satu kaedah untuk kita latih hidup keras sikit.
secara sukarela sebelumlah dia terpaksa, kadang-kadang terpaksa hidup lebih keras secara terpaksa. Bukan lebih keras, masa hidup lebih keras, masa-masa tak ada piti nak makan pun tak ada dah. Jadi gitulah, kena sabar kerana dia telah terbiasa. Jadi kalau puasa tu betul cara dia, akan jadi iman semakin kuat dalam jiwa dia, kerana dia telah tahan hawa nafsu dia dan syahwat dia semata-mata kerana taatkan Allah SWT. Puasa juga boleh cipta sifat sabar kita ni, sehinggalah dia boleh mengalahkan benda-benda kesulitan hidup yang lain lah. Jadi puasa juga kita ni macam latih disiplin. Pasal kita ada puasa masa mana makan, masa mana sembahyang tarawih, masa mana tahan makan dan minum. Dia ada disiplin tertentu. Jadi orang yang menjalankan ibadah puasa akan merasa sebagai bahagian dari jemaah yang sangat besar. Manakala isdar bahawa jutaan kaum mukmin yang lain ikut puasa dan berpuasa pada saat yang sama. Jadi dia berasa saling bersama-sama lah, suatu keluarga yang besar. Dia ada rasa cinta pada umat Islam yang lain kerana dia puasa, bukan puasa seorang, orang lain semua orang Islam pakat puasa dah. Masya Allah dah, kita rasa sayang saudara Islam kita seluruh dunia kerana pakat puasa berserentak dah. Kerana semua tu memeluk akidah yang satu, yang sama, ibadah yang sama. Sesungguhnya orang Islam tu bersaudara. Ada kata ada setengah ini puasa ni macam hanyung kebiasaan, dan sekali tidak merasai roh puasa dah. Masalah kalau orang tak berasa roh puasa ni, tidak ada kesan dia tu. Kenapa? Masalah utama dia kerana dia tidak betul-betul menjalankan puasa sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Kadang-kadang dia ni puasa ni start tidur dah, lepas bangun tu makan banyak pula, malam tak sembahyang tarawih dah, tidak beribadah dengan baik dah. Kadang-kadang puasa pun buat maksiat atau buat benda yang Allah larang ataupun benda makruh banyak dia buat. Dia jadi tidak merasai kesan puasa dah. Macam orang haji lah, orang haji sepatutnya apabila balik haji tu lekatlah masjid ke, sembahyang Jumaat ke dah, baca Quran ke. Tapi ada setengah orang tidak lekat mana. Mungkin ada benda-benda yang tidak latih dengan baik. Ada setengah tu masih buat maksiat lagi lah, balik buat haji lah. Ada benda tak kena lah, benda-benda tak kena. Kalau betul yang ibadah ni dia kesan bawa keluar daripada boleh ibadah tu. Jadi puasa ni sebenarnya nak ubah keadaan, membalikkan tujuan yang rosak tu. Contohnya hak boleh merosakkan puasa ni, makan berlebih-lebihan ketika buka puasa dah. Perut jadi tempat timbul makan ni dah, macam balas dendam. Sahur pula makan banyak doa dah. Ada setengah tak buka, tak sahur pun tak boleh juga. Sahur tu merosakkan manfaat puasa juga dah. Sahur banyak doa pun makan tak boleh juga, ataupun buka puasa banyak doa tak boleh juga dah. Benda tu telah merosakkan tujuan puasa. Setengah tu dia puasa tapi tidur punya kuat lah boleh puasa dah. Jadi matlamat puasa tu untuk merasai kelaparan sikit, tak berasa mana lapar, tidur kuat dah. Tak berasa susah mana. Jadi masalahnya bukanlah puasa tu tak betul dah, cara terbiah tak betul. Masalah kita praktik yang menyimpang, pelaksanaan yang menyimpang. Jadi Ramadan adalah bulan yang bersikap sederhana, bukan bulan untuk bersikap berlebih-lebihan. Ni masalah kita ni, umat Islam ni. Kadang-kadang jadi boleh puasa paling membazir. Itu jadi masalah lah. Jadi kita tak lah bulan Ramadan tu yang sepatutnya jadi bulan ibadah, tiba-tiba jadi bulan kebodohan. Syekh ni kata ada orang ni jadi bulan bodoh dah, boleh puasa dah. Allah suruh buat benda molek ni, jadi benda tak molek lagi bodoh. Nak gimana? Sebelum ni kurang tidur siang hari ni, kuat tidur siang hari dah. Sebelum ni sekadar buka puasa tu makan biasa tiap-tiap hari ni, tiba-tiba boleh puasa makan terlalu banyak dah. Pelik-pelik habis tu bik tak. Sebab mak nikah kuih dah, sebab jenis kuih pelik-pelik keluar, dan beli tu membazir pula. Kalau beli pada tu dah lah tu membazir pula. Jadi Ramadan ni jadi boleh bodoh pula. Dah.
bulan bukan lagi bulan kebajikan. Sepatutnya kena jadi bukan boleh kebodohan, boleh ibadah, boleh kebajikan. Ada untuk meningkatkan ketaatan dan ibadah sepatutnya. Jadi barulah kalau betul cara, barulah terrealisasinya sifat takwa yang akan menjauhkan kita dari segala bentuk jahat. Okey, bulan Ramadan dan keikhlasan beribadah. Jadi ada orang tanya, Syekh ni, saya dengar bulan Ramadan ni adalah bulan ikhlas dalam beribadah. Apa maksud bulan ikhlas dalam beribadah ni? Jadi Syekh ni jawab, orang mukmin yang berakal, bulan Ramadan ni bulan ikhlas beribadah, semata-mata nak taat perintah Allah SWT, Zat yang maha tahu, apa-apa yang tidak terlihat oleh mata dan tersembunyi dalam dada, semua tahu Tuhan. Jadi kita boleh puasa ni macam revolusi, tarbiyah santap terhadap jiwa dan emosi kita sepatutnya lah. Jadi kita berubah kebiasaan kita yang zon selesa tu, makan sama, rehat sama tak. Jadi boleh puasa ni kena puasa. Boleh puasa pula kena ada tarawih dan sebagainya dah, beribadah. Kena sahur pula. Ia jadi ubah rutin kehidupan kita. Jadi dia akan kawal, kontrol hawa nafsu kita. Dan kita gantikan dengan zikir dan tertil lah. Jadi puasa-puasa ni peraturan Allah bagi perut dan syahwat. Pemimpin diri yang berkuasa dari dalam, bukan dari luar. Jadi kita nak kontrol ni, nak terbiah diri kita melalui dalam jiwa kita ni, melalui body kita sendiri. Bukan orang duk ajar, bukan tok guru, ustaz ke bedah kita. Tak. Yang dari jiwa kita sendiri yang kontrol dengan kita puasa. Jadi ada orang ni kalau peraturan biasa di dunia, perkara dia taat di satu segi, dia lawan di satu segi dah. Jadi rosak lah sistem organisasi tu dah. Adapun peraturan puasa, kekuasaannya bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Jadi kalau dia buat kerana Allah SWT ikhlas, kerana amanah yang Allah tunjuk kepada dia, Allah sahaja tahu sah dan tidaknya, dan apa yang ada dalam hati dia dah. Jadi oleh sebab itulah hadis kursi ada sebut, seluruh amal anak Adam adalah untuk mereka kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Pasal puasa ni dia pergi pada rohani, jiwa dah. Kau kena cara dah. Apa kita cerita sana lah. Kau tidur siapa kau 24 jam, tidur tak khabar, dekat buka puasa baru bangun kau. Qadha mayasa dak. Zuhud tinggal dak. Jadi dia tak berasa lah nikmat puasa mana dak. Tekanan roh dia, tapi berasa lapar cengok tu. Ya, di tempat tertentu berasa benar dah. Lama ke panas dah. Dia akan berasa sentuh sentapan jiwa dah. Jadi Allah ni kerana kita ni kerana Allah pula, kerana Allah kita puasa, maka Allah ni akan beri pahala yang tidak ada batasannya. Kalau hal lain kita lihat hadis ada sebut siapa 700 dalam Quran pada sebut siapa 700 kali ganda dah. Satu amal tu 700 kali ganda. Biasanya ulama syarah ni melibatkan sedekah ke zakat, sedekah lah, zakat ke dah. Tapi ada juga amal ibadah lain pun dah boleh meningkat begitu banyak. Tapi puasa ni seolah-olah lebih besar lagi, wallahu a'lam lah. Sehingga tidak ada batas yang jelas yang boleh diangkat berdasarkan keikhlasan seorang di hadapan Allah SWT. Ada manusia ni ada peraturan gapo diikut pun dalam keadaan menenting. SOP pun kita tanya SOP apa, ada setengah orang ni bila-bila nyupoh dah. Dah kata kedai dia tak boleh buka, kedai dia boleh buka dah. Dia rasa beban lah, keberatan. Dah. Peraturan dunia ni kalau ada keberatan. Lain pula kalau orang tu beriman dengan peraturan puasa ni, dia tidak berasa keberatan kerana ini peraturan ilahi yang jiwa jadi dikuasai oleh cinta dan kagum, takut ke Allah SWT, dia tak berasa tertekan lah tak. Sehingga dia dibimbing, sehingga dia Allah dapat bimbing dia lah. Jadi bila sahaja seorang memiliki kendali dirinya dari dalam dengan kekuatan iman, keyakinan dan ketaatan pada perintah Allah SWT, zatnya menjadi sembahan manusia, maka artinya dia telah menguasai sebab-sebab dirinya. Dengan itu dia mampu
menyetir dirinya ke arah mana sahaja dari ketaatan dan keikhlasan yang dikehendakinya. Jadi kalau dia boleh kontrol diri, dia boleh kawal diri dia kepada kebaikan. Jadi sekarang ni, kerana sekarang dia bukan lagi hamba dari salah satu kekuatan yang ada di muka bumi, melainkan hanya hamba dari Allah semata-mata. Ini merupakan puncak kemuliaan dan kekuatan manusia. Jadi kita ni kena cari falsafah Islam dah. Ni soal lagi tak? Lalu ni ada banyak lagi unsur motivasi barat ni. Unsur motivasi barat ni, dia memang ada unsur-unsur yang ada rosak akidah. New Age movement. Sekarang ni so New Age movement. Jadi pergerakan baru yang mana dia kadang-kadang dia bina, dia atas dasar tak percaya Tuhan, soalan manusia ni boleh jadi Tuhan. Gitulah tak? Think positif sama Tala garpu dan sebagainya. Kita kena, kadang dia digabung juga. Dia asas akidah, asas sistem dia New Age movement daripada sistem motivasi orang putih. Dia masuk dalam dunia Islam di Malaysia, Indonesia ke apa, dia ubah sistem seolah dia gabungkan dengan Islam lah. Tapi masalahnya asas dia tak kena dah. Asas dia kadang-kadang dengan yoga, dengan amalan-amalan yang tak kira lah daripada Hindu, daripada apa, boleh tenang, boleh jadi semangat, dia think positif, dia masuk belakang dah. Jadi sekarang ni kita nak pada tarbiyah Islam. Kita fokuskan apa yang Allah ajar, cuma kita menghayati dengan baik. Baru tak jadi terpesong ke kiri kanan lah. Jadi kalau manusia ikut perintah Allah, puasa dengan baik, bukan lagi jadi hamba kepada dunia, kepada benda-benda lain, tapi hamba kepada Allah semata-mata. Inilah puncak kemuliaan dan kekuatan manusia. Jadi kalau kita betul-betul menghayati setiap ibadah kita ni, ia akan menghasilkan keikhlasan dan kesucian lah. Jadi semua ni bersandarkan iman dan yakin pada Allah SWT yang sentiasa memperhatikan mereka. Buat ibadah puasa ni Allah tak tentu secara jelas sekali buat 10 kali ganda ke? Tidak. Allah ni sendiri akan ganjari kebesaran nilai pahala puasa ni dengan limpah kurnia Allah SWT yang tidak ada batas, tak jelas nak batas dia. Setahu mana nak pahala berapa kali ganda tak jelas. Yang tak dapat dihitung lah secara biasanya. Sebagaimana kita baca hadis Qudsi sebelum ni lah. Kadang-kadang ibadah lain pula, ibadah puasa ni besok kita pakai puasa belakang dah. Lepas tu kita ni tidaklah menunjuk pasal dia puasa gitu ya. Tapi kalau ibadah lain, semaya ke tak, ataupun ibadah lain tu baca Quran tu, kira ada orang lain dengar. Kadang-kadang kita nak mari perasaan nak suruh nampak tak khusyuk nak tunjuk Korea, ataupun nak suruh sedap baca Al-Quran kita Korea nak. Tapi kalau puasa ni biasanya senyap gitu lah nak. Ni tak ada lah berasa nunjuk puasa, senyap gitu lah. Jadi hanyalah dia dengan Allah SWT saja. Okey, yang puasa pula ikut sunnah Nabi betul cara dia. Dia akan berjalan betul atas jalan ketaatan pada Allah. Akan melaksanakan segala kewajipan yang dituntut oleh masyarakatnya tanpa perlu orang cek dia dah. Dia start sebab puasa ni, kalau dia duduk rumah dia boleh makan dan ambil dari peti ke apa, boleh buka dah. Tapi dia duduk rumah saja pun dia tak makan kerana taat perintah Allah. Jadi dia sendirilah jadi macam penjaga diri sendiri dia. Dia sendirilah beri peringatan pada diri sendiri kalau nak buat salah. Dia akan jadi peribadi yang dapat dipercayai dalam semua keadaan. Inilah sebagaimana Umar Al-Khattab kata, perhitungkanlah dirimu sebelum engkau diperhitungkan, timbanglah dirimu sebelum engkau ditimbang, dan persiapkanlah dirimu untuk menghadapi hari kiamat. Hari di mana semua perbuatanmu diperlihatkan dan tidak ada yang tersembunyi darimu. Jadi semua tu akan tunjuk seksok. Jadi puasa salah satu cara kita nak berasa dilihat oleh Allah SWT. Seorang manusia mengerjakan puasa, bangun tengah malam untuk sahur, dan tak apa ada orang tengok, ikhlas pula. Lepas tu niat puasa pula. Siang hari dia pergi dan berjalan. Puasa dia teruskan kerana Allah SWT. Kadang-kadang dia duduk sore, duduk rumah kosong. Ada makanan dari peti ke apa, tak makan juga dah.
Tu cara-cara dia telah latih dia untuk dia berasa muraqabah. Merasa Allah ni tengok diri dia dah. Kerana dia jaga tak boleh batal puasa dia. Kerana mengharapkan ganjaran dari Allah SWT saja. Di mana ganjaran ni dia duduk mikirnya esok. Masa di pada mahsyar nanti tidak ada harta dan anak lagi yang boleh tolong kita melainkan amal ibadah kita masing-masing. Orang kembali pada Allah SWT dengan ada amal ibadah berkala dia dan hati yang bersih baru dia selamat. Jadi dia akan jaga puasa dia. Gitulah tak? Jadi tidak diragukan lagi ikhlasan yang biasa dilakukan oleh seorang mukmin yang berpuasa akan memancar pada semua perbuatan tingkah lakunya. Kalau puasa ikhlas molek, betul-betul kerana takut ke Allah, jaga berasa Allah jaga dia, maka dia akan bawa kesan pada ibadah-ibadah lain. Dah. Kerana taatkan perintah Allah, bukan kerana benda lain berpegang dengan aturan-aturan Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak peliklah puasa tu akan jadi kaedah untuk la'allakum tattaqun, untuk orang jadi bertakwa dan membiasakan diri jadi ikhlas kerana Allah SWT. Betapa masyarakat memerlukan orang yang ikhlas. Kalau betul puasa cara dah, kalau puasa tu betul cara, insya-Allah dia akan melahirkan orang yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah SWT. Takat tu sajalah perbincangan tazkirah ringkas kita tentang baru peringkat awal ni, hukum hakik tak macam mana ni, hikmah dan falsafah puasa. Puasa media pembersih dan persiapan untuk diri kita menghadap Allah SWT, dan untuk kita berada di bulan-bulan lain, puasalah jadi cara dia dah. Cara kita nak terbiah diri kita, terbiah sentap dah. Lepas tu boleh Ramadan juga sebenarnya, selain daripada ibadah tu sendiri, dia melatih kita ikhlas. Ikhlas di bulan puasa ni, insya-Allah kalau betul cara dia bukan bawa keikhlasan itu pada ibadah-ibadah lain dah. Ibadah kita bekerja, ibadah kita sembahyang, baca Quran dan sebagainya, jadi lebih ikhlas. Kalau betul puasa kita latih terbiah puasa ni dengan betul dah. Kerana Allah SWT, kerana takut ke Allah, kerana cinta ke Allah, insya-Allah ia akan jadi lebih baik di dalam kehidupan kita yang lain, termasuklah ibadah khusus ataupun ibadah umum.